Boleh? Bila kita dah masuk masjid, okey. Sunat juga kita tahiyatul masjid. Betul? Betul? Sunat saja. Boleh? Betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'du. فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي إملاء علينا من كتابه قال أخبرني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى atau yukana Aba Abdillah ani ibni li Abi Halah anil Hasan bin Ali qala sa'altu khali Hind bin Abi Halata wa kana wassafan an hilyatin nabi sallallahu alaihi wasallam
wa ana ashtahi an yasifa li minha syai'an ata'allaqu bihi. Faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhaman yatala'la'u wajhuhu tala'lu al-qamari lailatal badri atwalu minal marbu'i wa aqsaru minal musyadzabi azimul hamati rajilus sya'ri inim faraqat aqiqatuhu farraqaha wa illa fala. Alhamdulillah para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kitab Syama'il Muhammadiyah karangan bagi Abi Isa Al-Hafiz Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala. Kita masih lagi pada bab yang pertama, itu babu ma ja'a fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang datanglah padanya itu hadis-hadis yang menceritakan tentang kejadian Nabi kita Muhammad, rupa bentuk, rupa paras Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ininya kita masuk hadis yang ke-8. Kata Imam Tirmizi, haddatsana, mencerita akan kami oleh Sufyan bin Waqi'in. Qala, berkata oleh Sufyan bin Waqi', haddatsana, mencerita kepada kami Jumai'u atau Jamai'u. Jumai'u atau Jamai'u. Lihat dua. Jumai'u bin Umar bin Abdurrahman Al-Ijliyu. Dia cerita tu imla'an, hal keadaan mengimla'kan di atas kami, min kitabihi, daripada catitannya, daripada buku catitan dia. Artinya dia riwayatkan hadis ini dengan secara imla' dengan secara menulis di dalam kitab buku catitan dia. Qala, berkata oleh Jamai ataupun Jumai, akhbarani, mencerita, mengkhabarkan akan kami, rajulun, oleh satu orang laki-laki, min Bani Tamimin, daripada kabilah Bani Tamim, min waladi Abi Halata, daripada anak bagi Abi Halah. Siapa Abi Halah ni? Zauji Khadijah, ialah suami kepada Khadijah. Ini sebelum daripada berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Nama dianya Hindun, nanti bawah tu ada. Tengok. Yukana, dikuniahkan laki-laki daripada Bani Tamim, daripada anak Abi Halah, suami kepada Khadijah Al-Kubra ni, Aba Abdillah. Dipanggil dengan Aba Abdillah, Abu Abdillah lah. Ini beni, daripada anak laki-laki, li Abi Halata, bagi Abi Halah, Anil Hasani bin Ali, daripada Hasan bin Ali, iaitu cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hasan bin Ali bin Abi Talib, iaitu anak Fatimah Az-Zahra bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidu syababi ahlil jannah, ketua bagi pemuda-pemuda di dalam syurga. Dan di dalam syurga itu memang tak ada orang tua. Memang muda semuanya.
Pernah ada orang perempuan tua, ajuzah, dia minta dengan Nabi, ya Rasulullah, ud'uli, doalah pada aku supaya Allah Ta'ala masukkan aku dalam syurga. Lalu Nabi SAW bergurau, berseluruh. Nah, tapi gurauan Nabi itu benar. Tapi oleh kerana orang panggil bergurau ni, menangislah orang tua tu. Nabi kata, dalam syurga tak ada orang tua makcik. Menangis dia. Menangis dia. Siapa Aisyah ke? Pergi jumpa dengan Rasulullah. Rasulullah kata apa, ya Rasulullah, sampai makcik perempuan tua tu menangis. Lalu Rasulullah bagi tahu lah. Dia minta supaya aku doa pada Allah, diri dia tu masuk syurga. Lalu Rasulullah kata, dalam syurga tidak ada orang tua. Sebab apa? Sebab yang masuk syurga yang tua-tua semuanya diubah jadi muda. Umur-umurnya semua sebaya. 30 hari lah kita kata, 31, 32 itu. Jadi kita semua ni walaupun tua, kalau kita nak sentiasa muda, awet muda, beramallah dengan amalan ahli syurga. Nanti masuk syurga muda, segak, handsome. Itu. Sekarang ni kita ni duk sibuk nak jadi muda di dunia. Tak jadi muda dah kita. Walau tukar nama di IC tu muda bin muda pun, bila sampai masa 40 umurnya tua. Man balagha arba'ina sanatan fahuwa syaikhul. Siapa yang sudah sampai umurnya 40, maka dipanggil syekh. Syekh itu apa? Orang tua. Jadi bila orang tua ni artinya kematangan akal dia tu lebihlah daripada orang muda. Jadi orang-orang hak bawah pada umur 40 tu biasalah, kalau bekeng. Kalau tak sabar tak sabar. Tapi dia kena usaha supaya sifat-sifat yang tak baik ada pada dia sebelum umur 40 tu berubah. Karena apabila sudah 40 ke atas, nak ubah sifat-sifat yang tak baik ni payah. Dia panggil lekat lah. Sudah jadi tabiat. Payah dah nak ubah. Maka sebab itulah perangai-perangai yang tidak baik usahakan dihilangkan, diubahkan, ditakhallikan sebelum daripada kita menjejaki umur 40. Sebab apa? Sebab bila masuk umur 40 jadi orang tua. Maka bila orang tua ni susah dah kita nak ubah. Bukan tak boleh ubah, boleh, memerlukan mujahadahnya yang bersangatan. Kena kuat lagi mujahadah. Apa mujahadah? Yakni bersungguh-sungguh, jid wal ijtihad. Bersisi lengan, bercawak kotel, orang Kelantan panggil. Kinayah kata bersungguh-sungguh, bersisi lengan, bercawak kotel. Apa? Lawan nafsu yang jahat ada pada diri kita. Antara lain arkanul mujahadati arba'atun. Rukun bagi mujahadah ni ada 4. Mana? As-sumtu wal ju'u. Apa lagi? Was-sahru wal uzlatu. Ada 4. As-sumtu, diam. Yang ni diam ni kurang bercakap. Kita tak bercakap melainkan perkara-perkara yang ma'ruf, yang jadi kebaikan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikannya orang duk berhimpun tu. La khaira fi kathirin min najwahum, tidak ada kebaikannya orang-orang yang berhimpun. Duk lepok ramai-ramai 2, 3, 4 orang. Apatah lagi dalam masjid, dalam surau, tidak ada kebaikannya bercakap banyak tu Tuhan kata, illa melainkan. Artinya ada kebaikan. Kalau tadi la khaira, tak ada kebaikan, melainkan ada kebaikannya man amara bi sadaqatin. Orang yang menyuruh orang dengan bersedekah. Jadi duduk ramai-ramai,
Petugas masjid pun lalu. Bawa tabung masjid. Naik sini. Tu sedekah. Tu bagus. Bagus. Dia kata, ni tak sedekah hama, tak benda lain kat sini. Jangan. Tuhan kata bagus. Hak tak bagus tu kita bercakap perkara sia-sia. Apatah lagi perkara tu maksiat pada Allah Ta'ala. Itu yang tidak bagus. Ada pun orang suruh orang dengan bersedekah, buat amal jariah, berwakaf. Itu semua tu khaira, kebaikan. Tuhan, siapa kata? Tuhan kata. Man amara bi sadaqatin. Mereka yang menyuruh orang dengan sedekah. Au ma'rufin. Atau suruh dengan perkara-perkara yang ma'ruf, yang baik. Au islahin bainan nas. Atau nak memperelok, nak memperbaiki kualiti manusia tu. Macam mengajar berapa semua tu orang panggil khaira. Itu tak apa. Apatah lagi zikrillah, zikir pada Allah Ta'ala, selawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tak apa. Tapi hak selain pada tu tak payahlah. Cakap dengan koda-koda yang dihajati saja. Itu dia panggil rukun mujahadah. Arkanul mujahadati arba'atun. Yang pertamanya as-sumtu, iaitu diam. Apa? Diam, meninggalkan percakapan yang sia-sia, apatah lagi percakapan yang membawa maksiat pada Allah Ta'ala. Seperti ghibah, mengopak. Ngopak ni apa ngopak? Zikruka akhaka bima yukrahu imma amaman wa wara'an. Kita sebut tentang saudara kita benda yang dia tak suka, benda yang dia benci. Itu dia panggil mengopak. Sama ada di depan dia atau di belakang dia, tak ada kira. Kita ingat kau mengopak ni di belakang saja. Tak kita kata depan dia, apa benda dia tak suka, apa orang panggil mengopak ke? Tu. Asal kata benda tu dia tak suka, kita kata depan dia atau di belakang dia, orang panggil ghibah, ngopak. Maka jangan mengopak. Iyyakum wal ghibah, ai ba'id nafsaka 'anil ghibati. Jauhilah diri kamu daripada mengumpat. Sebab apa? Fa innal ghibata asyaddu minaz zina. Kerana mengumpat itu dosanya terlebih dahsyat daripada berzina dengan pelacur lagi. Orang berzina dengan pelacur, maka dosanya berhubung kait dengan Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab pelacur tu di memang dia tu orang panggil tak ada maruah dah. Memang dia orang punya harga diri dia tu dia jual. Ada pun orang panggil berzina dengan bukan pelacur dengan jadi perogu ke apa, itu dosa besar lagi daripada mengopak. Ada pun orang berzina dengan pelacur, maka dosa dia tu dengan Allah Ta'ala. Nak cari di mana orang tu, nak ukur hak dia pun lari tak tahu di mana dah. Dia lari ke mana pun dia jadi pelacur. Maka seorang yang berzina dengan pelacur, maka apabila dia bertaubat pada Allah dengan benar-benar taubat, tutup aib dia, tak payah cerita kepada orang lain, menyesal betul-betul dalam hati dia, Allah ampun dosa dia. Itu dah. Allah ampun dosa dia. Sebaliknya orang yang mengopak, walau dia ustaz, walau dia tu imam, walau dia tu bila, serubang besar-besar, janggut panjang-panjang, lepas isyak pergi duduk kedai kopi, buka majlis mengopak. Tu ustaz pun mengopak, tu imam pun mengopak, tu bila pun mengopak, bersembuh tahid gigi masing-masing mengopak. Sudah jam 2 pagi, kita tutup dulu dengan majlis kafarah. Tak sini. Esok pagi mari subuh, astaghfirullahalazim. Zikir munajat dia hanya. Maka Tuhan tak akan ampun dosa dia sehinggalah orang yang dia umpat tu ampun dosa dia. Berat. Maka sebab tu jauhilah orang panggil dosa lidah, as-sumtu dengan diam. Jangan kita cakap perkara yang sia-sia, apatah lagi perkara tersebut membawa kepada maksiat seperti ghibah, mengumpat, au namimah, adu domba. Tu adu domba ni kalau musim pilihan raya ni tidak jadi satu kesalahan dah.
Di pentah tu adu domba, di pentah ni adu domba, namimah. Orang di bawah tu ya dah. Tu tengok. Tak berasa berdosa apa maki orang tu, caci orang tu. Nak adu domba siapa? Nak adu domba pengundi dengan tokoh-tokoh tertentu, dengan kumpulan-kumpulan tertentu, dengan parti-parti tertentu. Orang panggil namimah ni pun dosa lidah. Tu kalau kita mujahadah as-sumtu, diam, maka jangan kita cakap perkara-perkara yang sia-sia, apatah lagi maksiat pada Allah Taala seumpama namimah tadi, adu domba. Yang keduanya ialah as-sumtu wal ju'u, berlapar. Berlapar. Sebab apa tu berlapar? Sebab memang kita manusia ni nafsu tu tidak kalah tidak tunduk perintah Tuhan melainkan apabila dia lapar. Tu ketika mana Tuhan buatkan nafsu, Tuhan panggil akbil summa akbil. Nafsu ni menghadap, maka dia pun menghadapilah. Lalu Tuhan tanya, man anta wa man ana? Mu siapa, aku siapa? Nafsu dia jawab, anta wa ana. Mu aku-akulah. Apa susah? Yang ni mu Tuhan lah, aku pun Tuhan juga. Itu nafsu manusia. Jahat katanya. Sebab itulah makhluk yang paling jahat sekali ialah nafsu kita manusia. Akhbathu wa asyarru min sab'ina syaitana. Kata ulamanya, nafsul insan, nafsu manusia ni akhbathu wa asyarru, terlebih keji dan terlebih jahat, lebih daripada 70 ekor syaitan lagi. Nak dibanding dengan nafsu dengan syaitan 70, dengan nafsu kita amarah ni jahat, nafsu amarah kita lagi. Maka sebab itulah orang kata sebaik-baik jin, sejahat-jahat manusia tu tak betul. Tak tahu lagi di mana ayat lagu tu. Sebaik-baik jin siapa di kalangan jin yang paling baik? Iaitu jin yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengaji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu orang panggil jin yang baik, bahkan terbaik sebab sahabat Nabi. Sehingga dalam Quran Allah Taala letak suratul jin, satu surah. Qul uhiya ilayya annahu istama'ana farum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Bahkan ada kitab hadis namanya Musnad Jin. Hadis-hadis yang diriwayat daripada jin yang pernah belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada ulamanya menjawab soalan daripada jin. Siapa? Antara lain Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, Asy-Syafi'i Al-Misri. Pernah ada satu kalinya anjing hitam mai gonggong surat di lidah, di mulut dia, mai hantar kepada Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Apa suratnya? Suratnya berisi soal-soalan daripada saudara-saudara Islam di kalangan jin. Maka sebab tu jin ni mukallaf seperti kita juga. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi orang kata sebaik-baik jin, sejahat-jahat manusia tu tak betul. Takkan sahabat Nabi tu lebih jahat daripada Fir'aun? Sebab sejahat-jahat manusia tu ialah Fir'aun. Fir'aun dan seumpama Fir'aun lah, Namrud dan sebagainya, hok mengaku Tuhan. Sejahat-jahat jin siapa? Sejahat-jahat jin Iblis. Iblis tu jahat dah, dan dia daripada jin. Sebagaimana suratul Kahfi yang kita baca Jumaat adalah Tuhan kata usjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Tuhan perintahkan sekalian malaikat hormat kepada Adam alaihi salam, maka sekalian para malaikat itu hormat kepada Tuhan Adam alaihi salam, melainkan iblis. Maka Allah Taala katakan adalah ia iblis itu minal jinni, ialah setengah daripada bangsa jin. Fafasaqa an amri rabbih, maka dia derhaka pada perintah Tuhannya. Itu. Jadi sebab sejahat-jahat jin ialah iblis. Tapi iblis ni dia kata mana? Ana khairum minhu
khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam kerananya engkau jadikan aku. Tengok. Iblis yang mengaku kata dia tu makhluk. Allah Ta'ala tu khaliq. Dia tak mengaku dia tu Tuhan. Dia mengaku dia makhluk Tuhan. Engkau jadikan aku daripada api, sedangkan Adam daripada tanah. Sebaliknya manusia, seumpama Fir'aun, Allah Ta'ala rakamkan perkataannya. Fir'aun kata mana? Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kalian semua yang maha tinggi. Jadi tak betul orang kata sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia tu salah. Ya betulnya sejahat-jahat jin jahat lagi manusia. Tu. Tu jahat-jahat jin, jahat lagi manusia dah. Tu hak betul. Tu. Maka nafsu dulunya bila nak mengalah dengan Tuhan bila dipenjara di dalam jung, di dalam laut jung, dia panggil laut kelaparan. Bila terlalu lapar itulah barulah nafsu kita kata anta rabbuka anta rabb ana abduka wa anta rabbi. Anta rabbi wa ana abduka. Aku engkaulah Tuhanku, akulah hambamu. Bila tu? Bila lapar. Maka sebab itulah setahun sekalinya, ada sebulannya kita diperwajibkan untuk kecak rasa lapar. Iaitu dengan berpuasa. Mana hak wajib? Nanti kita nak masuk dah ni. Kita telah lepas dah, orang panggil separuh bulan Syaban. Artinya kita ada separuh lagi nak sampai kepada bulan Ramadan. Maka ini bulan, nantinya bulan Ramadan ialah bulan yang diperwajibkan kita semua, suka ke tak suka, minat ke tak minat puasa, wajib kena puasa. Sebab apa? Sebab sebagai tarbiyah, latihan untuk kita rasa ju', rasa lapar. Tapi bagi orang yang mujahadah, tak ada kira Ramadan ke atau tidak Ramadan, melainkan hari-hari yang haram berpuasa, maka dia banyakkan berpuasa. Tu. Sehingganya kalau tidak berpuasa pun dia banyak berlapar. Apa tu? Sebab apabila nafsu kita kenyang, maka dia galak. Tu dia nak enjoy, dia nak happy. Maka puasa tu sebagai lijam dia panggil. Sebagai tali kengkang. Kita naik kuda kan? Kuda ni dia ada tali, dia sakut di mulut kuda tu. Itu dia panggil tali kengkang dia panggil. Itu ni tali kengkang. Jadi kuda nak pergi ke mana? Kita boleh kawal dengan tali kengkang. Jadi berpuasa dan lapar tu seperti tali kengkangnya nafsu. Nafsu nak buat ni bila lapar, heret dengan tali kengkangnya. Apa? Iaitu jung atau som. Berlapar ataupun berpuasa. Lagi mujahadah tu rukun yang ketiganya ialah as-sahru, jaga malam. Kurang tidur artinya. Banyak jaga malam. Wajib menjaga malam. Apa duk lepak minum kopi tak jadilah. Dengan zikir, dengan qiyamul lail, tahajud, istighfar, tafakkur, taubat, ikut apa sahaja. Jam 3 pagi, 4 pagi bangun. Tak nak semayang pun tak apa, ambil wasbah kat. Zikir, selawat. Atau tak nak pergi wasbah, tak nak berzikir apa, tak nak baca Quran, duduk tafakkur, ingat di kita banyak dosa. Fikir tentang masa depan kita, mana akhirat. Itu masa depan kita. Supaya apa? Dengan tafakkur, dengan fikir itu membangkitkan kita tu untuk mengerjakan amal ibadat dan meninggalkan maksiat. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir, yang keempatnya ialah uzlah. Apa? Mengasingkan diri kita daripada bergaul banyak dengan manusia. Bukan tak bergaul langsung, bergaul juga, mari Jumaat, jumpa juga dengan manusia, mengaji, jumpa juga dengan manusia, nak beli, nak berniaga, nak bekerja, jumpa. Tapi selain daripada tu kita tak bergaul. Kurangkan bergaul.
Banyak orang panggil beruzlah mengasingkan diri kita. Nah, duduk dalam rumah, tak payah pergi lepok kedai kopi berapa. Itu dia panggil 4 rukun arkanul mujahadati. Nah, arba'atun. Rukun-rukun, mana perkara-perkara yang besar nak mujahadah ni ada 4. Kalau kita nak mujahadah jid wal ijtihad, bersungguh-sungguh nak buat orang panggil perkara-perkara yang tak baik, tabiat-tabiat yang tak baik, sifat-sifat yang tak baik pada diri kita. Kalau kita sudah pun umur 40 ke atas, maka 4 perkara tadi kena lebih banyak daripada waktu kita muda. Sebab waktu muda ni senang lagi kita nak buat. Bila sudah lebih daripada umur 40, sifat tu hak tak baik itu kalau tak terbuang lagi daripada diri kita, tabiat yang tak baik, dia macam sudah lekat, susah nak dibuang. Sebab tu kadang-kadang umur 80 dah, tapi orang panggil bekeng dia tu, garang dia tu nak melampau-lampau, tak terbuang lagi. Masuk kedai kopi, lambat sikit, waiter ambil order, ngamuk dah, akak meja bom balik. Ada lah tu. Umur 80 dah. Tu jadi susah dah dia nak buang. Sebab apa? Sebab lekat. Daripada muda duk ikut dengan tabiat marah, pemarah. Sebab tu kita kalau orang muda-muda ni nak buang tabiat yang tak baik, usahakan buang sebelum daripada sampai umur 40. Bila sudah 40 ke atas, nak buang tu bukan tak boleh. Boleh. Memerlukan kesungguhan yang teramat sangat. Baik. Habis itu. Anil Hasan bin Ali. Daripada Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu, qala, berkata ia Hasan, Sa'altu khali, menanya olehku akan khali. Khali ni bapa saudara sebelah mak. Gitu dah. Kalau bapa saudara sebelah pak, dia panggil ammi. Ammu, ammi. Bapa saudaraku sebelah pak. Kalau mak saudara sebelah pak, dia panggil ammati. Kalau pak saudara adik-beradik mak, dia panggil khali. Gitu juga mak saudara sebelah mak, dia panggil khalati. Khalah tu orang panggil apa? Mak saudara sebelah mak. Jadi sebab itulah, kalau kita biasa dengar, kalau di Indonesia lah ni, di Malaysia ni jaranglah kita tak biasa dengar istilah tu. Orang panggil kalau bukan habib, dia panggil akhwal. Bukan ahwal, bukan dengan ha, dengan kha. Akhwal. Apa akhwal? Jamak daripada khali tu lah. Pak saudara sebelah mak. Tu. Jadi dulunya yang mendatangi ke tanah Jawi kita, wilayah Nusantara ni, baik Jawa atau tanah Melayu ke mana, itu dengan perintah Sultan Osmaniyah, beberapa para walinya mari daripada Gujarat, daripada Yaman. Mereka tu zuriat Nabi SAW juga, para habib juga, para sayyid juga, mari mengislamkan Nusantara ni. Maka apabila mereka berjaya mengislam tanpa dengan sebarang titisan darah, tanpa pedang, dengan dakwah yang menyejukkan, dengan cara berkahwin, dengan anak raja, dan melebur dalam budaya masyarakat setempat, sehingga tak ada dah pakai nama-nama sayyid ke habib ke, tak ada. Tak ada nama-nama tu. Nama-nama jadi Jawa, jadi Nusantara belaka. Wan, Cik, Ni, Raden ke, ada. Jadi begitu lah nama-nama dia. Tapi berjaya dah Islam. Maka lalu generasi sayyid, yang keduanya mari tu santai dah.
kerajaan Majapahit pun runtuh dah. Nah, tak ada habis dah kekufuran. Naik kerajaan-kerajaan Islam Demak, Melaka dan sebagainya. Nah, maka sebagai bentuk penghormatan para habaib, para sayyid yang datang kemudian, yang datang setelah mana berjaya dah diislamkan kepulauan Nusantara ni, mereka panggilkan kerabat-kerabat para sayyid yang generasi awal tu dengan khali, pak saudara sebelah mak. Jangan ramai-ramai panggil akhwal gitu. Jadi khali akhwal ni sebenarnya mengiktirafkan mereka tu sebenarnya ialah keturunan Nabi. Tapi bukan sebelah pak, sebelah mak gitu lah. Macam pengasas silat apa tu, gayung tu kan, Miur Rahman, itu maknya Syarifah tu. Maknya Syarifah jelas-jelas, kalau tak silap Al-Attas ke apa. Tapi ayahnya bukan Sayyid. Maka anaknya nak dibagi orang panggil pengecaman, kata ada darah Nabi SAW, diberi gelar Miur Rahman, Maha Guru silat gayung. Dah ramailah di tanah Melayu ni banyak para sayyid yang mereka tu sudah melebur dengan kebudayaan masyarakat setempat dan tidak menggunakan nama-nama Arab, gelaran-gelaran pada keluarga Nabi yang bahasa Arab. Mereka tu dipanggil khali, atau dengan ramai-ramainya akhwal. Itu. Maka jangan balah lah. Tak perlu balah di Indonesia ni. Balah berat. Kok geng-geng Habib ni, yang marah benar lah. Entah Habib ke akhwal. Habaib ke akhwal. Loh. Dua-dua daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam laka. Baik. Kata Hasan bin Ali, sa'altu khali, menanya olehku akan bapa saudaraku, bapa saudara sebelah ibu, Hinda bin Abi Halata. Namanya apa khali dia, bapa saudara dia? Hinda bin Abi Halata, Hindun bin Abi Halah. Jadi Hindun ni nama di dalam bahasa Arab yang diistimalkan kepada dua-dua jenis jantina. Kadang-kadang laki-laki nama Hindun, kadang-kadang perempuan pun nama Hindun. Jadi tak ada pelik lah. Macam isteri kepada Abu Sufyan. Isteri kepada Abu Sufyan, kalau tak silap saya lah. Kalau salah, minta tolong baiki dah. Cek balik. Semudah dah sekarang, Google. Isteri Abu Sufyan nama apa? Kalau tak silap saya, Hindun. Hindun juga. Tu perempuan. Yang ni bapa saudara Hasan bin Ali ni namanya Hindun juga, tapi laki-laki. Jadi Hindu ni perkataan atau nama yang digunakan di dalam kalangan orang Arabnya, isti'mal dia kepada orang laki-laki pun boleh, orang perempuan pun boleh. Hindun bin Abi Halah. Jadi Hindun bin Abi Halah ni ialah adik-beradik tiri dengan anak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Fatimah Az-Zahra bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adik-beradik tiri. Mana adik-beradik semua, tapi pak lain-lain. Sebab apa? Sebab Hindun bapaknya Abu Halah. Abu Halah ni suami kepada Khadijah sebelum Khadijah tu berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Fatimah ayahandanya ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mak kedua-duanya, Hindun dan Fatimah, mak yang sama. Siapa? Khadijah bintu Khuwailid Al-Kubra radhiyallahu anha. Itu. Jadi adik-beradik tiri lah. Adik-beradik tiri dengan Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Wakana, dan adalah ia Hindun tu wasafan, iaitu orang yang mahir dalam mensifatkan seseorang. Dia orang Arab ni dia ada orang jenis wasafan. Bahkan banyak orang Arab tu jenis wasafan. Mana dia tengok orang tu lekat lama ingatan dia. Kita kalau tengok sekali orang tu jumpa pula 2-3 tahun, tak ingat 2-3 tahun. Jumpa seminggu kemudian tak ingat dah. Ustaz ingat je dah saya.
Rasa-rasa macam padahal tak ingat dah ni. Orang Arab jaga gitu. Nah, walau sekali dia temu sekali berserempak di depan Masjid Azhar. Bercakap sikit Assalamualaikum gini ni. Lepas tu jumpa pula tu nanti tu berapa bulan, 3-4 bulan. Dia ingat lagi kita. Tu dia ingat lagi nama kita, kita pakai apa baju masa jumpa dengan dia itu. Muka kita boleh, kalau nak peri sifat pada orang, dia boleh cerita. Itu banyak orang Arab tu ingatan dia sangat kuat. Dan jenis orang yang boleh mensifatkan orang ini panggil wasafan. Orang yang mahir dalam mensifatkan kepribadian orang. Jadi termasuk juga pak saudara Hasan bin Ali ni, iaitu Hindun bin Abi Halah, orang yang wasafan, orang yang mahir dalam mensifatkan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Hasan bin Ali tanya kepada pak saudara dia Hindun bin Abi Halah an hilyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang kepribadian Nabi, tentang rupa bentuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana ashtahi, dan akunya rindu, katanya Hasan bin Ali, ayyasifali, bahawa mensifatlah ia Hindun li kepada aku, minha, tentang rupa paras Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syai'an, akan sesuatu apapun, ata'allaku bihi, supaya aku tu terpaut hati dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi sahabat tu biasa lagu tu. Padahal mereka tu sudah jumpa dengan Nabi dah. Mereka tu bergaul dengan Nabi. Mereka tu bersama dengan Nabi. Tapi mereka tu suka apabila jumpa dengan orang yang lebih lagi mahir dalam mensifatkan tentang Nabi. Mereka suka. Cuba cerita sikit tentang Nabi. Gitu Cuba sifat sikit Nabi. Suka dengar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak suka. Walaupun tak jumpa Nabi, lagi pula tak suka pula bila baca hadis Syama'il, ngatuk ya sini. Apa duk cerita pasal Nabi ni dah. Tu berat yang kita. Jauhnya hati kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat tu walau mereka bergaul dengan Nabi, tapi sesama mereka tu mereka suka kalau jumpa dengan Umar, jumpa Abu Bakar, Abu Bakar, cerita sikit rupa Nabi SAW. Padahal mereka tengok Nabi, tapi mereka suka dengar bila sesama mereka sendiri cerita Nabi ni begini. Tu mereka suka. Jadi kalau kita ni nak kepada mengamalkan tabiat atau sifat-sifat para sahabat, kita kena suka dengar tentang hadis-hadis yang menceritakan rupa bentuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya hati kita tu dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berpaut hati kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka jawabnya oleh Hindun bin Abi Halah, dia kata mana? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakhman, apa fakhman? Ai zahib haibatin au za wiqarin aziman. Gitu. Fakhman ni maknanya zahaibatin, orang yang mempunyai haibah. Zawiqarin, orang yang mempunyai apa? Wiqar. Wiqar ni maknanya satu keterampilan yang dihormati. Itu maksud. Itu makna fakhman. Jadi Nabi ni katanya Hindun bin Abi Halah, fakhman. Apa fakhman? Aiza haibatin auza wiqarin aziman. Mana orang yang mempunyai kehaibatan, orang yang mempunyai keterampilan yang sangat mengagumkan, dan orang yang mempunyai keagungan. Gitu.
Jadi kalau orang tengok ke Nabi SAW tu, walaupun dia tak tahu siapa Nabi, mari dalam hati dia tu, ini manusia haibah, ini manusia mulia, ini manusia bukan biasa-biasa. Nah, gitu Nabi SAW. Tu. Bukan fakhman saja, mufakhaman. Lagi pula dibesarkan, dimuliakan, diagungkan. Itu Nabi. Nabi itu sendiri kalau orang tak kenal, memang rasa haibah, rasa besar, rasa agung, rasa ini orang bukan biasa-biasa. Apatah lagi orang yang sudah mengenali Nabi, maka dia akan membesarkan Nabi, mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu lagu tu. Sebab tu sahabat-sahabat yang kibar bila duduk di depan Nabi itu, mereka duduk dengan penuh khusyuk dan tawaduk. Duduk dengan menunduk. Bukan tunduk tu tidur dah, kita tunduk juga, tunduk lepas tu menyengguk. Tu kita tunduk juga, tapi bukan tunduk hormat, tunduk tidur. Sahabat yang besar-besar mereka duduk dengan tunduk dan khusyuk, mana tak bergerak, sehingga kadang-kadangnya burung-burung pun boleh duduk atas kepala mereka. Bapa tak gerak supaya dalam semaya apa? Menghormati bila Nabi SAW cakap. Itu sahabat-sahabat yang besar-besar lah. Jangan kira orang Arab Badui. Orang Arab Badui orang Arab, orang panggil orang kapung, orang darat, atau orang darat ulu Kuala Ibar orang panggil ni. Atau orang tak ada berpelajaran, orang kampung. Itu biasa ya, dia pun duduk menyandar dinding gitu, lenggok tengok ke Nabi. Kadang-kadang tanya soalan tu beruf selalu dah, tak ada minta izin lalu dah. Macam ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling, kata Anas bin Malik, aku suka, tetapi mula-mulanya aku paling marah. Mana? Ketika mana Nabi duk cerita pasal kiamat. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Telah hampirlah kiamat tu apabila dibelahkan bulan. Nabi duk cerita pasal hari kiamat tu begini macam-macam. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Nabi duk cerita hal ehwal hari kiamat. Pada hari yang anak bini semua tak kenal siapa, bapa tak kenal anak, anak tak kenal mak pak, sahabat-sahabat tak kenal sahabat-sahabat, suami tak kenal isteri, isteri tak kenal suami. Masing-masing duk cara kau diri masing-masing. Nabi begitu sekali duk cerita pasal kiamat tu, siapa-siapa sahabat ingat kata macam kiamat tu depan mata kami dekat dah. Duk syok-syok dengan Nabi duk cerita pasal kiamat, tiba-tiba mari orang Arab Badui. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Mata sa'ah antakula tu. Rasulullah, bila gak kiamat awak duk cerita, awak duk cerita tu semangat benar macam kiamat dekat-dekat dah kami duk rasa. Bilanya nak berlaku? Soalan-soalan gitulah. Cerita bukan main lagi. Tapi bilanya? Tarikhnya bila? Sahabat pakat paling tengok, nak marah. Ya ni kan boleh menyakit. Omar pun ada. Siap dengan pedal dah Omar. Jenis orang menanya-menanya tak kena cara ni, Omar tak boleh dah. Dia gedebel. Dia gedebel dia. Jangan. Omar ni saat Rasulullah wafat tu, dia tak bagi kata Rasulullah wafat. Siapa yang nak mati cepat kata ya, Muhammad tak wafat lagi. Muhammad seperti Musa tu, pergi bertahanus di Turus Saina. Sekejap lagi dia balik lah. Duk munda mandi keliling. Siapa kata Nabi Muhammad mati dia, aku meleh ya. Itu Saudara Umar dia tak boleh makan. Tapi dia kalah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Tu orang kata anta'budu Muhammadan fa'lam anna Muhammad mata. Lebih kurang gitulah ayatnya. Siapa yang menyembahkan Muhammad, maka ketahuilah bahawasanya Nabi Muhammad benar-benar telah meninggal dunia, wafat, intiqal, berpindah ke alam arwah.
Tapi siapa dia yang menyembah Allah, maka Allah Ta'ala hayyun la yamut. Allah hidup, maha hidup, dan tidak sekali-kali mati. Barulah Umar pun terduduk. Umar tak boleh Abu Bakar ya halah. Tapi kalau tidak Abu Bakar, apa ya? Aku meleh dah. Kalau Umar hidup zaman ni di Malaysia, naik mahkamah Umar sana. Nah, itu. Bila begitu Rasulullah kata, apa persiapan kamu? Ma'addattalah. Apa yang engkau buat persiapan untuk hari kiamat yang kamu tanya hari bulannya berapa, bila, tarikhnya berlaku bila tu, apa bekalan kamu? Jawabnya oleh orang Arab Badui itu, tidak adalah bekalan aku daripada banyaknya semaya, banyaknya puasa ya Rasulullah. Tapi bekalan aku nak bawa agak tak adalah hubbullah wa rasulah, cinta pada Allah dan Rasulnya. Tu orang Arab Badui ni, walaupun dia tak ada adab, tapi semangat cinta dia kepada Allah Rasul. Wah. Lalu Nabi kata, anta ma'aman ahbabta. Mu akan bersama di akhirat kelak dengan orang yang kamu cinta. Sahabat nak marah ke orang Arab Badui itu, tak jadi marah. Bahkan saya kepada orang Arab Badui itu. Sebab apa? Sebab dengan perkataan Nabi tadi, anta ma'aman ahbabta. Maka sahabat-sahabat tak ada syak ragu-ragu lagi. Orang yang paling mereka cinta ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakak terima kasih kepada Arab Badui tadi. Terima kasih banyak dia mau tanya soal lagu tu dah tu ni. Kawan tak berani nak tanya lagu tu ke Nabi. Itu. Sebab tu kadang-kadang ilmu tu didapat melalui orang-orang yang kurang adabnya. Orang yang terlebih sangat adab ni kadang-kadang payah juga nak dapat ilmu. Senyap duduk depan tok guru, senyap. Biar bodoh pun senyap, tak berani nak tanya. Tingginya adab dia. Tunduk senyap. Tu guru tanya apa? Dah. Nak healing, takut marah tok guru. Nak hangguk. Memang tak faham pun. Buat gitulah. Tak berani. Tu. Boleh ke orang yang tak ada adab? Ustaz, tanya sikit. Kita tak ada kira ustaz duk mengajar ke tak? Tak, tanya sikit. Orang pun paling ada adab dia ni. Tapi tak ada adab tu hak dapat ilmu biasanya. Tu dah. Jadi sebab tu kita tak boleh nak pelekeh orang lain. Mungkin kita tinggi adab, tetapi tak dapat sebarang ilmu daripada ketinggian adab kita. Sebaliknya orang tu biadab, kurang adab, walau tidak biadab pun, tapi kurang adab. Tetapi dengan kekurangan adabnya itu terkadang menambah-nambahkan ilmu bagi kita. Itulah gitu. Habis. Yatala la wajhuhu tala lu al-qamari lailatal badri. Bersinar-sinar. Ya talak-lak ni maknanya bersinar-sinar, memancar-mancar. Tu ya talak-lak maknanya yunawwir, yudhi. Maknanya bersinar-sinar, memancar-mancar. Apa? Wajhuhu, oleh wajahnya, wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tala lu al-qamari lailatal badri. Bahkan lebih lagi. Ini sebagai tasbih yang nak dikatakan orang panggil tasbih yang sempit dah, ibarat nak diserupakan. Kalau nak digambarkan cahaya yang memancar-mancar, yang bersinar-sinar pada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu seperti bersinar-sinarnya bulan Lailatul Badri pada malam penuh purnama. Maka adakah wajah Nabi itu bercahaya sebiji seperti cahaya bulan penuh purnama? Tidak. Bahkan lebih lagi daripada bulan purnama, cahaya yang bersinar-sinar pada wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itulah orang yang rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak-banyaklah berselawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyaklah berhubung hatinya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak dalam semayang, selain daripada semayang ni, Nabi Allah Ta'ala kata aqimis solata li zikri, dirikan sembahyang untuk ingat kepada aku, ingat ke Tuhan. Selain daripada itu juga dalam semayang ni Allah Ta'ala latihkan kita untuk merasai
kedekatannya kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di setiap sembahyang selain daripada subuh, pasti kita akan mengucap salam kepada Nabi 2 kali. Tasyahud awal, tasyahud akhir. Nah, ucap salam tu bukan ucap salam yang biasa-biasa. Kalau ucap salam biasa-biasa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, ataupun sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu wa sallam ala, tu kita ucap salam biasa-biasa tu gitu ya. Tapi dalam semayang kita ucap salam dia, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dengan guna dhamir mukhatab. Kah tu orang panggil dhamir mukhatab. Sejahtera ke atas engkau. Engkau tu kalau tak boleh, kalau tidak ada orang depan tak boleh kata engkau. Kena kata dengan dhamir ghaib. Contoh seperti orang kirim salam pada kita. Orang mari jumpa kita kata, Pak Mat, Pak Allah kirim salam kamu. Kita nak jawab macam mana? Pak Allah tu tak ada, dia kirim salam melalui orang yang menyampaikan salam tak ada. Pak Allah kirim salam kamu dengan lafaz assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak jawab mana? Jawab waalaikumsalam. Boleh kau hak kirim tu lah. Jawabnya alaika wa alaihi hissalam. Atas engkau orang yang mengirim salam tadi, orang yang membawa kiriman salam tadi, wa alaihi, dan atas dia siapa? Pak Allah tu lah. Pak Allah tu tak ada, alaihi guna dhamir ghaib. Tapi dengan Nabi tak kata assalamu alaihi ke tak? Wasallam alaih. Tu kan kita duduk selawat biasa-biasa, sallallahu wasallam alaih, maksud tarawih ni. Tapi tak ala semaya weh. Semaya assalamu alaika. Kan enggak ada depan. Ada tak ada depan? Tak ada. Itu latihan di dalam sembahyang tu, tarbiyah kita, didikan Allah Ta'ala terhadap kita dalam sembahyang supaya merasai Nabi itu hayyun fi qulubina. Nabi itu hidup dalam hati kita. Nabi tak mati, Nabi hidup dalam hati kita. Bahkan Nabi janji dalam hadis, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta aruddu alaihi salam. Tidaklah mana-mana orang yang memberi salam kepada aku, melainkan pasti Allah mengembalikan rohku ke dalam jasadku sehingga aku dapat membalas salam orang yang memberi salam tersebut. Itu. Macam mana Ustaz? Ramai beri salam ni. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Jangan orang menanya pada engkau Nabi Muhammad pasal ruh, jawablah ruh tu urusan Tuhan. Nabi tak memerlukan masa, tak memerlukan nasi, roti, udara, oksigen. Kehidupan di alam barzakh tidak seperti sekarang ni. Maka khija'ir ruh Nabi nu jawab salam kita tu bagaimana? Serah pada urusan Allah. Yang penting kita percaya dalam hati kita, bila kita beri salam kepada Nabi, pasti Nabi menjawab salam kita. Pasti. Itu dah. Bila kita percaya gitulah, barulah semakin lama semakin dekat hati kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mata kita tidak diharamkan oleh Allah untuk melihat wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana wajahnya ya tala'la wajhuhu tala'lu al-qamari lailatal badri. Bersinar-sinar cahaya wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam seumpama bersinar-sinarnya bulan purnama, bulan pada malam penuh purnama. Kemudian kata dianya atwalu minal marbu'i. Nabi SAW ketinggiannya daripada ketinggian yang sederhana. Wa aqsaru minal musyazzabi, dan kerendahan Nabi SAW ialah kerendahan daripada musyazzabi. Mana paling
paling akhir bagi saiz yang tinggi. Ha tu. Mana gendah ni? Ya ada gendah sangat kerdil orang panggil. Nah, ada gendah sederhana, ada tinggi ni tinggi yang sedang-sedang. Sehabis-habis tinggi yang sedang-sedang, itulah serendah-rendahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nak gambarkan bahawasanya tinggi pendeknya Nabi itu ialah sederhana. Artinya Nabi bila berada dengan orang tinggi-tinggi, maka Nabi tidak tenggelam dengan ketinggian orang yang tinggi-tinggi. Dan Nabi bila bersama dengan orang yang sedang-sedang, Nabi yang paling tinggi. Dan Nabi apabila bersama dengan orang yang pendek-pendek, itu tak saya bercakap lah, Nabi yang paling tinggi. Itu. Kemudian kita sambung lagi nanti insya-Allah. Azimul hamati rajilus sya'ri wallahu a'lam. Sebab pengurusi masjid nak buat pengumuman sikit, 5 minit sebelum masuk waktu. Kita berhenti situ dulu. Wallahu a'lam wa ilmuhu adam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.